Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kita bertemu lagi dalam ruang Cik Mat Kata. Okey, topik yang Cik Mat Kata nak bincangkan pada hari ini ialah mengenai hutang, ya, stres dengan hutang dan bagaimana cara menghadapi. Cik Mat akan kongsi 4 cara asas ini. Okey, bila kita sebut hutang, tidak ada orang yang boleh lari daripada hutang, sama ada hutang tu besar, sikit ataupun hutang tu banyak, bergantung. Orang yang gaji 10,000 pun mungkin ada hutang, dan hutang dia mungkin lebih banyak pada orang gaji 1,000 atau 2,000. Jadi tidak ada manusia yang boleh lari dari hutang tadi. Tetapi bagaimana cara kita menangani hutang tadi itu, jangan sampai kita stres tak keruan, ya. Jadi bila kita sebut tentang hutang tadi ni, hutang ni lah keadaan stres tu berlaku bila mana gaji lebih kecil daripada perbelanjaan. Contohnya gaji 5,000, perbelanjaan 5,500 atau perbelanjaan 6,000. Jadi defisit itu, lebihan negatif tu kita nak tanggung dengan apa? Itu menyebabkan kita berhutang. Bila kita berhutang, kita gagal bayar, kita rasa tertekan kerana apa? Satu, dapat gaji 5,000, lebihan tak ada sebab bayar hutang, kita stres, kerja penat-penat, apa aku dapat? Yang kedua, kita bila tak bayar hutang, kita akan dikejar oleh pengutip hutang dan kita lagi satu stres dari itu, ya. Jadi cara bagaimana untuk menangani stres tadi ni. Okay, tadi Cik Mat kata stres kerana pendapatan kita lebih kecil daripada perbelanjaan. Itu bukan salah orang lain, itu salah kita sebab kita gagal nak urus. Kita tidak ukur baju di mana sini. Tetapi tidak terlambat. Okay? Mungkin orang kata cakap senang, tetapi ikuti langkah ini, insya-Allah kita akan dapat mengatasi masalah ini. Kita bercakap tentang nak mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita belanja yang perlu sahaja. Mulai sekarang, mulai hari ini kita belanja yang perlu saja. Kita duduk tengok apa yang kita perlu. Apa yang kita panggil sebagai konsep minimalis. Contohnya dari segi data internet. Handphone dah ada data, kat rumah ada wifi lagi, 2 kali kita bayar, ya. Dan apa kata kita kurangkan data dekat handphone? Bila kurangkan data dekat handphone, bermakna kita bayar kurang. Ataupun kita kurangkan data wifi di rumah, maknanya kita bayar kurang. Yang mana yang perlu tadi kita balance kan, ya. Dan satu lagi, kita jangan elak daripada terjebak daripada kempen-kempen syarikat telekomunikasi lah, ya. Kadang-kadang mereka menawarkan package handphone. Okay. Handphone mungkin canggih, kita nak beli mungkin tak ada duit, jadi kita berhutang untuk beli. Ingat, tak perlu setiap tahun atau setiap 2 tahun atau setiap 3 tahun tukar handphone. Selagi mana ia boleh dipakai, kita pakai. Jangan, tak perlu ikut dengan ni, dengan lifestyle nak tukar, ya. Itu satu. Yang kedua, dari segi perbelanjaan dapur tadi ni, mana perbelanjaan runcit barang-barang dapur tadi ni, kita belanja yang perlu saja. Mungkin tak perlu setiap minggu kita pergi beli barang di pasar raya. Okay, mungkin kita kena adjust, okay, perbelanjaan tadi tu berapa ramai isi rumah dan apa yang perlu. Okay, kita minimalis, tukar lifestyle. Tak perlu yang makanan breakfast yang pelik-pelik. Kita guna yang basic saja, ya. Tetapi makanan yang kita ambil tu ialah makanan yang sihat. Kena ingat, ya, basic tidak seperti makanan tidak sihat. Dan berbelanja barang dapur ni, mungkin kita beli secara pukal dapat harga lebih murah. Tetapi kena ingat, beli pukal bermakna kena beli banyak. Adakah kita perlu untuk guna sebanyak itu? Dan jangan sampai ianya rosak sebelum kita guna. Situ kita kena imbangi. Dan satu lagi dari segi percutian, okay, kita mungkin terjebak, kawan-kawan tanya, okey, tahun ni bercuti di mana? Dan jangan kita tertekan kerana apa? Kerana kita tak mampu bercuti. Kalau nak bawa keluarga pergi bercuti di tempat-tempat dekat pun tak ada masalah. Maknanya kita pergi ke tempat yang kita mampu. Mungkin tak payahlah. Ada orang ni mungkin setahun 2 kali ataupun tiap tahun mesti sekurang-kurang sekali ke luar negara. Keluar negara tu bunyinya seronok, tapi ada yang terpaksa berhutang untuk flight tiket, untuk hotel, untuk makan di luar negara tadi tu. Mungkin kalau kita nak bercuti di luar negara, cari tiket-tiket murah ataupun pergi ke negara-negara yang tukaran mata wang tadi tu kita menang, mana mata wang Malaysia lebih tinggi. Ataupun kalau nak berjimat lagi, pergilah melancong atau melawat di dalam negeri. Ada banyak tempat-tempat menarik.
Yang penting kita ubah angin, bawa keluarga pergi tengok tempat baru dan kawal perbelanjaan kita. Dan satu lagi, siaran TV berbayar. Tadi saya dah cakap, cuma dah cakap tadi tu kita ada data internet. Okay, dan kalau kita ada data internet, kita tengok ya, ada banyak provider syarikat TV berbayar ni. Ya, saya tak payah sebut nama lah ya. Kadang-kadang perlu ke kita ada sampai banyak channel. Dan bila kita dah ada data tadi tu, mungkin kita boleh ambil option TV internet. Ada yang mungkin kena bayar bulan-bulan. Kita buat perbandingan yang mana kita perlu, berapa kita mampu. Yang penting sekarang ni objektif kita ialah kita kurangkan perbelanjaan tadi tu. Dan ada juga TV sekarang, kalau mungkin TV kita TV baru, TV digital, kita mungkin boleh tengok TV basic yang digital tu, beli je antena digital, sambung dekat TV digital tu, nah kita dapat tengok TV dengan terang. Dulu kita kata perlu dapatkan siaran berbayar ni sebab tak terang lah apa semua. Sekarang ni ada banyak penyelesaiannya. Dan seterusnya recycle mana yang boleh, mana contohnya pakaian yang mana boleh pakai lagi, pakailah. Mungkin pakaian tadi tu guna untuk di rumah saja ke apa ke, yang maknanya. Tapi kena ingatlah kita jaga juga penampilan kita, mana-mana orang kata berjimat semua. Tapi kalau pakaian tu dah lusuh, gunalah untuk basuh kereta ke, untuk berkebun di rumah ke. Yang penting mana yang boleh pakai ya. Okey, tadi kita dah kurangkan jumlah perbelanjaan kita. Mungkin tak sempat nak cover lagi. Cara bagaimana? Okey, pendapatan kita mungkin kalau kita nak tunggu kenaikan gaji, kalau ada insya-Allah, mungkin hujung tahun bawa kenaikan, tapi kita perlu hidup bulan-bulan. Jadi cara macam mana? Tambah pendapatan. Okey, sekarang ni dengan cara kerja sampingan part time, cari kerja part time, dan cari kerja yang anda minat atau yang anda tahu. Contohnya kalau ada kawan-kawan yang buat MLM, okay, dekati mereka, tanya bagaimana nak buat apa semua. InsyaAllah kawan-kawan banyak boleh membantu lah kalau MLM ni ya. Dan juga anda boleh jadi ejen insurans, okay, dapatkan sedikit pengetahuan, baca buku tadi tu untuk sebab anda kena berdaftar jadi ejen insurans. Berdaftar anda kena sit for exam, keluar modal sikit lah, mungkin dalam saya rasa 100 lebih kot untuk anda berdaftar untuk ambil exam. Dan unit amanah, ejen unit amanah juga perlu berdaftar. Okay, carilah, ada banyak syarikat yang melantik ejen unit amanah tadi ni. Jadi ini pun perlu juga anda kena belajar, kena faham lah, sebab anda nak jual produk tadi tu ya. Dan seterusnya ejen hartanah, okay, cari rumah untuk disewakan, cari rumah untuk jual. Mungkin orang cakap susah, tapi ingat ya, sebenarnya tidak ada benda susah ni belum saja. Bila kita dah pandai, macam contoh naik basikal. Nak naik basikal, kita dah mula mengayuh, kita akan rasa ia senang saja nak buat. Dan seterusnya anda mungkin boleh ajar tuition, buat tutoring atau lecturing. Bagi anda yang mungkin ada master, mungkin boleh buat tutoring di college atau universiti lah ya. Dan seterusnya kerja e-hailing ya, bawa kenderaan e-hailing lah, saya tak payah sebut nama lah. Atau boleh buat delivery ya, barang delivery makanan apa semua ya. Anda mungkin e-hailing, tak ada kereta, tak apa, anda ada motor ya, ada lesen motor, boleh buat delivery. Ataupun boleh buat jualan atas talian, sama ada barang anda sendiri ataupun anda buat dropship barang orang lain. Sekarang ni mungkin kata tak ada masa nak pergi jawab pos. Jawab pos boleh, mereka boleh, anda boleh buat arrangement, mereka datang pick up ke rumah anda ya. Ada cara, ingat. Dan kalau anda rasa susah nak buat kerja tu, nak baca buku balik, nak faham, nak ambil exam susah apa semua, anda minat muzik, boleh main gitar, boleh menyanyi, okay, anda bawa basker, tapi proper lah. Cari tanya tempat-tempat adakah mereka perlu permit apa semua, mohon dengan majlis pihak PBT tempatan lah ya. Dan seterusnya, okay, mungkin boleh buat kek ke, kalau tak sempat hari biasa, hari kerja, buat hari minggu saja, buat kuih atau jual kek tu mungkin anda boleh letak. Carilah mana-mana kedai, mungkin mereka boleh terima kuih apa semua, dan anda letak. InsyaAllah hari Sabtu, Ahad boleh jual kuih, dapat pendapatan tambahan untuk perbelanjaan mingguan tadi tu ya. Jadi cik mana ingatkan ya, asal jangan ganggu jadual kerja hakiki. Ingat, kita ada kerja hakiki, jangan sampai ia terganggu. Dan anda perlu juga cik mana ingatkan ya, jika sekiranya anda kekalkan prestasi kerja hakiki ya, kerja yang anda sekarang ni full time ni,
InsyaAllah ada bonus atau kenaikan gaji atau kenaikan pangkat menanti. Kena ingat, jangan sampai yang part time tu ganggu kerja hakiki. Kita kena produktif dan positif, ya. Dan satu lagi, kita tengok tadi tu, kita kurangkan pembelanjaan, kita tambah pendapatan, dan kita dah ada lebihan di situ. Hadapi hutang tersebut. Kenal pasti hutang, identify pemberi hutang, bank mana yang kita berhutang tadi ni. Berurusan terus dengan pemberi hutang. Ingat, kalau ada yang telefon mengatakan mereka ni ejen kutip hutang apa semua, Cik Mat cadangkan terus berhubung dengan pihak bank. Sebab kalau dengan ejen kutip hutang ni, mereka nak buat keputusan pun mereka kena rujuk pada bank. Dan mereka juga berniaga. Contohnya kalau dia dapat kutip banyak ni, okay, mereka juga perlu ambil sejumlah wang daripada kutipan tadi tu untuk operasi mereka. Sebab mereka bukan buat kerja free, ya. Jadi kena ingat, berurusan terus dengan pihak pemberi hutang tadi tu. Berbincang dengan mereka, terangkan segala masalah anda. Tunjuk bahawa anda sedia membayar, tetapi berdasar kepada kemampuan anda sekarang. Dan ingat, bila kita dah berjanji, dah sign perjanjian nak bayar banyak mana selama mana, setiap hari bulan tadi tu bayar on time. Dan jangan tak bayar, jangan lari. Janji ditepati, orang akan percaya pada kita. Dan ingat, setiap masalah ni ada penyelesaian. Kalau tak boleh selesai juga, jalan terakhir sekali berbincang dengan pihak AKPK, agensi kutipan hutang tadi tu. Dan anda bayar hutang anda sedikit demi sedikit sehingga ianya habislah, ya. Dan seterusnya, jangan buat hutang baru. Okay, kawal ego anda, kawal nafsu untuk berbelanja. Okay, berbalik pada yang mula-mula tadi tu, kita hidup secara minimalis, hidup dengan perkara-perkara asas, dan perkara-perkara asas yang tidak akan merendahkan martabat kita. Kalau kita tak mampu nak makan pizza ke apa ke, cuma rasa dekat pasar raya ada banyak je pizza yang mungkin rasa tak sama lah, ya, tapi tak ada masalah. Berapa kita mampu. Okay, apa nama ni, mungkin fast food tadi tu, okay lah, mungkin dalam sebulan sekali bawa anak-anak pergi, ya. InsyaAllah ada rezeki, boleh kita boleh berbelanja juga, walaupun tidak semewah. Berapa banyak mewah kita nak sebenarnya, ya. Okay, dan jika sekiranya anda hidup dengan perkara-perkara asas itu, sebenarnya tidak akan merendahkan martabat anda lah. Contohnya kita pakai kereta kecil, orang pakai kereta besar, sampai juga ke destinasi. Orang pakai kereta besar, road tax dia berapa, insurans dia berapa, bulanan dia berapa, repair dia berapa. Kita pakai kereta kecil, dia, contoh macam ni senang aja. Cik Mat nak cerita, ada kawan Cik Mat pakai kereta 2000cc, tak payah Cik Mat tak payah sebut nama apalah. Tapi bila tayar kereta dia botak, dia pergi ke kedai, Cik Mat sebut nama, contoh lah, bagi contoh, Acong ada tayar second hand ke, tetapi ada kawan Cik Mat yang seorang lagi ni, dia pakai Azia, dia beli Azia second hand, dia bayar 200 lebih sebulan, tayar botak. Dan kalau dia masuk kedai Acong tadi tu minta tayar second hand, Cik Mat rasa senario itu berbeza dengan pergi kereta 2000cc minta tayar second hand. Dan dalam konteks kawan Cik Mat tadi tu, tayar Azia ni yang baru pun tidaklah mahal berbanding tayar kereta 2000cc tadi tu. Itu perbandingan kita buat lah, ya, bukan nak mengatasi siapa, tapi ia tidak akan merendahkan martabat kita, ya. Dan kita perlu redha dan bersyukur kerana kita masih mampu menikmati kehidupan. Masih ramai lagi lebih teruk dari kita. Dan kita jangan berbandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita jangan selalu mendongak ke atas. Cuba tengok ke bawah, masih ramai lagi yang susah daripada kita, dan kita kena bersyukur, ya, bersyukur kerana kita masih mampu menikmati kehidupan, ya. Sama macam Cik Mat kata tadi lah, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Penghujung kehidupan kita tetap sama, ya. Kaya, mewah bukan penentu kebahagiaan, ya. Gaji 10,000, hujung bulan pun habis. Gaji 2,000, hujung bulan pun habis. Nasib baik ada saving. Ini bergantung pada lifestyle itu, bukan kecil mana nak merendahkan orang gaji besar ke merendahkan orang gaji kecil, tidak, ya. Jadi this is just for the sake of we just sharing information. Kaya mewah bukan penentu kebahagiaan, ya. Ada orang yang kaya mewah
tapi hidup tak bahagia. Ada orang yang mungkin tidak kaya, boleh hidup, tapi mereka bersyukur, happy, ya, keluarga bahagia, nampak, ya. Dan kalau kita cakap tentang keluarga bahagia ni tadi, ya, bergantunglah, kita tengok ada banyak keruntuhan dari segi apa namanya kekeluargaan, institusi kekeluargaan di negara kita boleh tengok, ya, bila anak tadi tu berbelanja besar apa semua, mereka tak faham keadaan ibu atau bapa yang perlu mencari sejumlah wang tadi tu, ya. Okey, itu rasanya topik lain. Jadi hidup sederhana, sehat, ini Cik Mat pinjam kata-kata Ustaz Abid Liu tadi ni. Ingat Allah sayang kita, ya. Dan seterusnya, akhir sekali Cik Mat nak habiskan sesi ini dengan kita redha dan syukur. Ingat rezeki dari Allah, kaya, sehat, bahagia, semua dari Allah. Ingat, ya, bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Okey, insya-Allah jangan stres, hadapi hutang ini dengan cara tadi. InsyaAllah kita boleh keluar dari masalah ni. Allah sayang kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.